Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Kita masih berbincang masalah sunat dan syarat-syarat bermalam di Muzdalifah, di Mina dan melontar jamrah. Disyaratkan hendaklah yang dilontari itu batu, sekalipun batu besi. Mesti batulah tak? Batu emas ke, batu perak ke, fairus ke, yakut ke, intan ke, akik ke, zalbarjat ke dah, zamrud ke, sekalipun semua tu hak panggil batu belaka. Sekalipun sudah dijadikan mata cincin sekalipun tak? Kemudian dilontar, maka memadai dah lontarannya. Sekalipun batu yang dilontar itu berasal dari hasil curian. Pucuk dia curian ke atau rampasan ke. Kerana haram dilihat dari segi lain. Yang seperti ini dikiaskan bersolat tempat rampasan. Ini kaedah kita, kaedah fiqh kita ni. Pakai curi pun sah maya dah. Berdosa lah dah. Dosa tu suku. Hak sah maya suku dah. Hak najis tak boleh je tak. Pakai curi kau, pakai rampasan kau, pakai ropok kau dah. Dah. Jadi haram tu sebab lain. Pakai mah pun dah. Haram lelaki pakai mah. Pakai sutra apa. Tapi tutup aurat molek, ia semaya sah namanya itu segi hukum fiqhnya dah. Segi pahalanya Allah alam lah. Allah tak ganut kira kan. Jadi itulah macam ni juga kalau melontar tu, kalau curi bagi orang peku dengan bagi lontar itu sah. Di segi lontar itulah. Lepas tu dia kena suruh terima pahala kan, kena minta maaf, kena datang balik mula lah gitu dah kira lah. Nama haram melontar dengan baju batu yakut atau yang seumpama batu-batu lain yang berharga kalau lontaran itu sampai memecahkannya sehingga harganya berkurang. Yang seperti itu ini diharamkan kerana membuang harta yang berharga yang bukan pada tempatnya dah. Jadi segi haram lah, tapi segi sah tu sah dah. Tapi di segi haram tu haram di seginya tak boleh lah membuang harta dah. Demikianlah disebutkan dalam kitab Tufah dan Nihayah lah. Tufatul Muhtaj Syarah Minhajul Talibin dan Nihayatul Muhtaj Syekh Ramli lah. Dan tidak memadai melontar dengan barang yang lain dari batu seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, gangsa, kuningan. Jadi benda-benda gini ni dia bukan batu dia panggil dah. Tadi perak, emas, batu emas, batu besi tu batu lagi dah. Ni bukan jadi batu emas dah, dia betul-betul emas lah dah. Perak, tembaga, timah, mutiara, marjan, benda-benda yang sudah dibakar seperti tembikar dah. Jadi benda jadi bahagian lah. Jadi tembikar, jadi garam, jadi kapur dah. Jadi ini tidak dikira batu lah. Tapi melontar dengan batu kapur yang belum dibakar lagi dibolehkan. Kalau bakar kapur tu jadi macam benda lain lah. Berbeza dengan sudah dibakar maka tidaklah memadai. Kerana tidak lagi dinamakan batu, namun dinamakan kapur dan sebagainya lah. Jadi bahan lain, tak jadi batu lah. Disyaratkan juga dalam melontar dengan nama melontar, maka tidak memadai hanya dengan meletakkan batu itu ke jamrah. Jadi tak boleh kena pekul, kena ada napuk pekul lah, apa kata, melontar lah. Dan dibezakan antara meletakkan batu di jamrah dengan meletakkan tangan dalam berwuduk. Sedangkan seperti itu bukan dinamakan menyapu dah. Dan dinamakan menyapu kepala yang meletakkan sesuatu yang basah ke atas kepala. Kerana itu sudahlah dianggap memadai dengan meletakkan sesuatu yang basah ke atas kepala dah, ke kepala dah. Namun dimasukkan dengan melontar sini ialah memerangi syaitan. Jadi gitulah maksudnya, dia kena beza lah. Kita letak batu, kita tak boleh buat macam tangan ni kita celup tu macam basuh dah lah. Begitu juga kita sapu, tok je tangan hak ada sapu, ada air tangan kita tok atas kepala, kira sapu lah. Walaupun tok gerak pun tok lepas dah, tok akak dah. Tok akak tu kira sapu dah. Dah. Tak mesti bergerak tangan ikut mazhab kita lah. Jadi tak sama lah. Jadi ni tak boleh melontar ni biar nampak perbuatan melontar dah. Tak boleh sekadar sapa atau letak, tak boleh, kena nampak pekul dia, pergerakan dia. Namun dimasukkan dengan melontar di sini ialah memerangi syaitan dengan mengisyaratkan kepadanya. Isyarat dengan melontar musuh yang diperangi seperti yang diberikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya tentang melontar jamrah. Orang tanya Nabi, apa melontar ni dah? Nabi pun jawab, beliau bersabda, Allahu rabbukum yutukabbiruna wa millata abikum tattabi'una wajha asyaitani tarmuna.
Allah Tuhan kamu, ucapkanlah takbir agama dia. Agama bapa kamu, maka ikutilah ia dan muka syaitan itu lontarlah ia dah. Jadi lontar itu dengan maksud seolah lontar kepada syaitan lah. Syaitan. Nah, gitulah. Yang penting sekali ialah situ sebutnya tu Allah Tuhan kamu. Maksudnya kita buat ni kerana dasar, kerana Allah suruh, kerana syariat agama, dan kita ni sebut takbir lah masa lontar, dan kita ni ikut millat abikum Ibrahim lah, agama bapa kamu tu bermula dengan Ibrahim cara ni. Jadi kita ikut aturan agama yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS. Itu nombor satu lah, kira dah. Lepas tu barulah Nabi royak tattabi'una wajha syaitan, barulah tattabi'una wajha syaitan tarmuna. Jadi kita peko tu guna untuk kena wajah syaitan lah. Gitulah nak. Disyaratkan dalam melontar dengan tangan, maka tidak memadai dengan sesuatu yang lain, seperti dengan bedah dah, atau dengan kaki ke, atau dengan mulut ke. Sedangkan masih mampu melontar dengan tangan, guna tangan lah. Tapi kalau tidak mampu melontar dengan tangan dan mampu melontar dengan jetik dah, yang ada di tangannya dah, dia bukan peko, dia jetik dah. Dan atau dengan mulutnya atau dengan kakinya, maka wajib melontar dengan, kalau ada pilihan-pilihan tu boleh guna jari, jetik ke apa dah. Guna hak tu dulu dah. Kalau mampu dengan mulut dan kaki saja, apakah boleh memilih salah satu dari keduanya? Atau ditentukan dengan mulut saja kerana lebih mirip dengan tangan? Dah, mana? Guna kaki, guna tangan ke? Kalau kira mulut kan lebih mudah, boleh ganti tangan berbanding dengan kaki. Dan menghormati ibadah, atau ditentukan melontar dengan kaki saja kerana melontar dengan kaki kebiasaannya dipergunakan di dalam peperangan. Dan melontar dengan kaki itu lebih menghina syaitan. Dah, dia tanya ni. Kerana melontar itu sendiri tujuannya menghina syaitan. Jadi maka salah satu dari tiga cara itu mungkin saja dikerjakan, dia kata dia. Boleh buat mana-mana satu dah. Kerana itu Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhajut Talibin menerangkan kemungkinan yang terakhir itulah lebih dekat, guna kaki tu, berdekat ya tu. Tapi dalam kitab Syarah Ubab diterangkan yang lebih dekat kepada cara pertama ni, guna mulut. Taklah, gitulah nak. Jetik ke ataupun guna kaki ke atau mulut. Ada khilaf tu dah. Tengoklah hak mana orang tu mampu, ke hak okey juga apa kan, tak ada tangan dah, tak ada kaki dah. Hak mana yang mudah bagi dia dah. Sunat melontar itu sangat banyak, di antaranya melontar dengan tangan kanan. Dah, sunat tu guna tangan kanan bukan tangan kiri, dengan batu yang suci. Bukan batu cuma najis ke apa dah. Batu yang dipergunakan untuk melontar itu sebesar biji kacang. Jangan batu besar, batu kecil saja, besar biji kacang saja dah. Kecil sedikit dari ruas jelai, dari segi panjang dan lebarnya. Biji kacang kita faham dah. Makruh melontar dengan batu yang terlalu besar dan terlalu kecil. Kecil da'af atau asir, besar da'af atau asir dah. Makruh mengambil batu dari tanah halal dan dalam masjid. Maksudnya di luar daripada tanah haram lah. Kata Muzdalifah ke gapo tu, Mina gapo tu tanah haram lah, kita kira dah hak lepas tu. Dah. Siapa kata Tan'im ke gapo tanah halal luar daripada kuasa tanah halal, tanah haram lah. Betul dia tak boleh kita makruh lah. Jadi hak moyaknya kuasa tanah haram. Kalau batu itu bukan dari bahagian masjid, namun kalau termasuk daripada bahagian masjid, maka haram. Tak boleh ambil masjid mana-mana. Tak, cokeh sikit batu masjid ke apa kau takut benda tu milik masjid dah, milik awak. Makruh mengambil batu dari tempat najis sekalipun dibasuh. Basuh pun makruh lagi. Seperti makruh makan pada piring yang pernah terkena air kencing sekalipun dicuci. Jadi makruh tak molek dah. Sunat membasuh batu yang akan dipergunakan untuk melontar sekalipun sudah bersih. Ni lah. Kadang-kadang cuci juga batu dah. Sebelum kita melontar tu sunat lah dah. Dan sunat bagi lelaki mengangkat tangannya ketika melontar sampai ketiaknya terbuka lah. Akak sikit yang nampak tiak dah. Dan sunat menghadap kiblat pada setiap melontar di hari-hari tasyrik. Dia memang menghadap kiblat dah. Kita pekor tu menghadap kiblat lah. Dan sunat dikala melontar jamratul ula dan jamratul usta tu dari tempat yang tertinggi lah. Cari tempat tinggi kalau boleh lah dah. Dan ni besar, ada dulu kecilnya, sepatah kecil. Saya gitu. Dan ni besar je buat
Alah besar lagi kau dak besar ijtihad. Ulama tu kata boleh tahu benda ni lah. Untuk orang ramai sangat lah. Dan sunat berhenti di sisi jamratul ula dan jamratul wusta, jauhnya sekira-kira tidak sampai batu lontaran orang kepadanya. Jadi janganlah apa? Jadi kita duduk tu biar jangan duduk dekat dengan tempat batu tu sampai ke kepala kita dah. Duduk jauh sikitlah kata kan. Sampai ke jangan jauh dah, kira-kiranya tak sapalah batu-batu orang pekor tu biar tak kena kita kan. Dan lamanya berhenti sekadar membaca surah Baqarah. Lama kadah ni. Baca surah Baqarah ni berhenti diri tu. Dan hendaklah membaca doa-doa dan zikir ketika melontar dengan syarat sangat khusyuk. Dan kalau tidak cukup sekadar berhenti dah. Jadi kalau boleh gak doa dan zikir dah. Ketika melontar sikit dah, Allahu Akbar gitu dah. Takbir dah. Cumanya lepas tu kita doa tepi sikit kita doa dah. Tidak senang berhenti di Jamratul Aqabah kerana mengharap agar amal diterima oleh Allah dah. Jadi tak perlu kita berhenti. Jamratul Aqabah ni ujung sekali. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah tu hak ujung sekali tu kita tak payah lah. Kita doa lagi. Doa ni antara hak dua, Jamratul Ula, Jamratul Wusta. Lepas melontar doa. Dan Jamratul Aqabah tu pakai sudah klik-klik lalu lah. Sunat berjalan dikala melontar di dalam 2 hari raya yang pertama. Dari berkenderaan pada hari raya ketiga. Jadi kita jalan tu melontar di dalam 2 hari raya pertama ni. Sunat berjalan dikala melontar dalam 2 hari raya yang pertama. Dan berkenderaan pada hari yang ketiga. Jadi di hari pertama tu 10 Zulhijjah dengan 11 Zulhijjah. Pada 12 Zulhijjah tu dia kata balik berkenderaan pula. Tapi gitulah tak boleh dah ni dah okey. Semua jalan kaki ramai ni. Lalu pergi dari Mina sudah berhenti di satu tempat bernama Maqsad dan solat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Dan tidur di sana kemudian pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf wada'. Ni pakai nak klik lalu ni kalau kira dah. Ni kalau kira hari 2 hari raya ni maksudnya lepas hari raya ketiga tu maksudnya panggil 12 dah. 12 Zulhijjah, 12, 11, 12, 13 tengah lah 12 tu. Diklik dah lagi tu dah. Kerana mengikuti cara yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, hanya cara ini dilakukan kali ini kembali ke kampung halamannya sudah selesai haji. Itu klik lah. Kalau tak betul klik, lambat lagi klik kan. Kita kira habis lah 3 kali jamrah tu. Tapi kalau nak klik lorak dah. Tapi biasanya siapa cukup dah. Biasanya cukup sampai 13. Kita ni orang Malaysia tidak lorak mana pasal kita ikut rombongan tu ya biasanya klik ni lewat sikit. Jadi biasanya cukup dah sampai ke hari tasyrik. 4 hari 10, 11, 12, 13 melontar tu sampai 13 Zulhijjah tu baru sudah biasanya rombongan Malaysia lah. Siapa yang tidak mampu melontar baik kerana sakit atau kerana dipenjarakan, ada juga penjara dah, maka wajiblah berwakil kepada seseorang untuk melontarkannya sekalipun dengan mengupuh. Kita tak boleh melontar kita sakit ke apa kita upuh orang lain. Penjara kita tahulah kena jaga pula dah. Tu pun kena upah dah supaya jadilah tidak kena denda dah. Dengan jumlah upah yang pantas yang sepatutnya lah dah. Apabila diperolehinya kelebihan dari perbelanjaannya yang diperhitungkan kelebihan dalam hitungan zakat fitrah. Dan dia boleh bayar tu lebih-lebih lah duit dia dah. Memadailah yang seperti itu jika ia sudah tidak diharapkan lagi dapat melontar sendiri dalam waktunya. Jadi memadai itu kalau dia tak ada harapan lagi lah nak melontar sendiri dalam waktunya. Tapi kalau ada harapan lagi melontar dah. Disyaratkan orang yang menjadi wakil telah melontar untuk dirinya sendiri. Tapi orang nak melontar, orang kita nak upah orang, tapi orang tu melontar tu dulu dah. Dia sendiri melontar untuk dirinya sendiri. Lepas tu baru bila kita upah dia dah. Ataupun kita upah dia, syarat dia sudah buat dia dulu dah. Kena buat hak tu diri sendiri, barulah buat ke orang lain dah. Dan jika belum melontar untuk dirinya sendiri, maka lontarannya hanya untuk wakil, bukan untuk orang yang dakilkan. Jadi dia sendiri juga jadi dah. Nah, dia kena buat, dia tak boleh memula tu mesti untuk orang tu yang punya diri dia. Disyaratkan pula yang mewakilkan itu dalam waktu melontar tidak sah meminta dilontarkan sebelum masuk waktunya. Jadi melontarkan masuk waktu dulu dia. Cumanya asal-asal mazhab kita ni kena lepas Zuhur. Tu pun Malaysia, Jumaat Malaysia ni ikut arah Arab Saudi ke apa tak boleh ramai. Kalau dia zahmah tak boleh sesak orang ni dia melontar sebelum Zuhur dah.
Jadi sebenarnya tak boleh dah kalau ikut fiqh mazhab atau Hasan kena melontar lepas Zuhur dah pada 11, 12, 13 Zulhijjah tu. Siapa yang tertinggal melontar Jamratul Aqabah atau satu hari dari hari-hari tasyrik. Nah, yang melontar Jamratul Aqabah ataupun satu hari dari hari tasyrik, maka boleh melontar tertinggal itu hak sepatut 10 Zulhijjah tu Jamratul Aqabah yang meninggal dah. Maka boleh melontarkan pada hari tasyrik yang sisa-sisanya dah. Boleh. Hak 10 Zulhijjah ayat ke-11 dah. Hak 11 ayat ke-12 boleh ayat dah. Maka lontarannya itu menjadi tunai, bukan qada. Kerana hari raya dan hari tasyrik itu adalah waktu tunai bagi yang melontar dan tidak perlu membayar dam. Jadi, kaya lewat setahun mana pun sebelum 13 Zulhijjah tu, dia melontar juga sampai 13 tu. Walaupun qada baru nak melontar hak itu juga dah. Buat hak 10 Zulhijjah, buat hak 11 Zulhijjah, buat hak 12 Zulhijjah. Baru buat 13 Zulhijjah, pada 13 Zulhijjah, dia kira tunai belaka, bukan kira qada dan tidak perlu bayar dam. Kalau tidak dikerjakan lontaran yang tertinggal pada hari tasyrik, wajiblah membayar dam. Lepas 13 Zulhijjah dah. Sampai 14 Zulhijjah dah. Tak lontar juga dah. Kena bayar dam lah dah. Wajib berurutan dalam mengerjakan lontaran yang tertinggal. Ikut terutai. Kena sudah selesai lah 10 Zulhijjah dulu dah. Jamratul Aqabah. Lepas tu baru 3 jamrah. Sebelah dulu. Lepas tu 12. Baru 13 dah. Dia bikin ke step dah. Yang antara mengerjakan lontaran yang dikerjakan untuk hari itu dan lontaran yang pada hari-hari tertinggal. Jadi kena ikut terutai, buat hak tertinggal dulu lah. Dan jika menyalahi urutan ini, maka jadilah dikerjakan itu termasuk lontaran yang tertinggal saja dah. Jadi kalau dia niat 13 Zulhijjah yang baru buat, ini niat 13 Zulhijjah dulu pun jadi hak 11 Zulhijjah lah. Ataupun jadi hak Jamratul Aqabah saja lah. Maksudnya kira hak start mula dah. Walau kalau dia lontarnya ke setiap jamrah itu 14 biji batu, 7 batu pengganti lontaran yang kemarin, dan 7 biji hari itu, maka memadailah lontaran itu untuk hari itu. Dan juga memadai untuk hari kemarin. Kali 14 biji. Jawab sekaligus boleh nah. Dia kata ni tak mesti buat 7, 7, 7, patah balik. 7, 7, 7, patah balik. 7, 7, 7, tak semesti gitu nah. Kalau setiap jamrah tu 14 hanya. Dah, 14 tu boleh buat untuk 2 hari dah. Dipekul. Bukan 7, 14 tu dah. Hari dengan mari dah. Jadi dia kata 7 biji batu untuk mari, 7 biji batu untuk hari ni. Padalah cukup lah dah. Untuk hari ini dah untuk kemarin dah. Pada siapa yang ingin pergi meninggalkan Mina pada hari yang kedua. Dia dah hari kedua tu boleh tinggal dah. Tahallul awal ke apa panggil dah. Istilah dia dah. Jadi dah hari yang kedua dari hari tasyrik, yang ni nafar awal. Istilah nafar awal dah. Istilah nafar awal, maka bolehlah berangkat meninggalkan Mina dan tidak wajib membayar dam. Jadi kalau dia tolak awal apa tak apa. Sekat 12 Zulhijjah jadi melontar dah. 13 tak buat lah dah. Jadi boleh dah, boleh klik dah. Allah berfirman berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaih." Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Jadi tak ada dosa, tak salah sikit rambut, tak berdosa, tak wajib lah. Boleh. Sekat tu pun cukup dah. Tetapi baru boleh memperbuat yang seperti itu apabila telah bermalam 2 malam di Mina. Tapi paling kurang kena 2 malam lah. Dah. Bermalam di Mina tu biar 2 malam. Iaitu pada malam ke-11 Zulhijjah dan malam ke-12 Zulhijjah. Malam 13 tengah lah dah. Kena 2 malam paling kurang di Mina lah. Kalau ia tidak bermalam 2 malam di Mina, maka tidaklah gugur kewajipannya bermalam pada malam yang ketiga. Dan juga tidak gugur kewajipan melontar pada hari ketiga. Kalau tak tidur situ di Mina, tak boleh. Dia kena buat sampai 13 Zulhijjah dah. Kalau tidak ada uzur baginya dan yang seperti itu berlaku pada melontar juga. Nah, kata uzur kena buat lah. Melontar begitu juga. Disyaratkan pula keberangkatan dari Mina itu sudah gelincir matahari dan sudah melontar sebelum maghrib. Jadi kalau nak tolak, nak keluar daripada 12 Zulhijjah tu, hari yang kedua, hari tasyrik yang kedua, pada 12 Zulhijjah tu dia kena lepas melontar, lepas zuhur yang asalnya dah. Dan sebelum maghrib dah. Dan kalau seperti itu, maka tidaklah gugur kewajipan bermalam pada malam ketiga dah. Tapi kalau dia malam dah, dia gorek, kena sudah dah. Dan tidaklah gugur kewajipan bermalam pada siang hari yang ketiga. Kalau dia maghrib tak tolak lagi dah, maka dia kena duduk situ lah, sudah pakai esok dah. Dan kalau matahari tenggelam sesudah berangkat dan sebelum keluar dari Mina, maka bolehlah ia meneruskan perjalanannya meninggalkan Mina. Seperti dia matahari
Lepas berangkat tu, jalan-jalan, lepas tu baru tenggelam matahari malam maghrib. Tak ada keluar daripada Mina juga dah nak. Tapi kata boleh, pasal juga dah boleh meninggalkan Mina lah. Demikian juga boleh berangkat dari Mina sedang matahari tenggelam. Namun ketika itu ia sedang sibuk dalam persiapkan keberangkatan, umpamanya mengikat mahmal di atas unta, mengikat bagai-bagai di atas unta dia tu. Tak dalam bah lah kita dalam Mina ni nak. Bawa beg dalam bah tu. Kira gorek kita ready dah tapi tak ada tolak dah. Dimaafkan boleh lah. Gitu juga dah. Demikian terangkan dalam kitab Radah lah. Radah Imam Nawawi tu, Radah Talibin. Namun yang disahihkan oleh Imam Rafi'i dalam Syarah Saghir, dan yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Manasik Haji, Al-Idah fi Manasik Haji lah, kitab Imam Nawawi tu, bahawa dilarang berangkat juga lah. Jadi kita ambil, kalau kita berhati-hati, kita ambil tak boleh lah. Dia digorek kat, tak boleh nak kelip lah. Dia sudah duduk buat lah belum hari tasyrik yang ketiga dah. Supaya boleh nonton hari ketiga tu, kes lewat dah. Nak tolak-tolak ni sebelum maghrib dah. Setakat tu sudah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.